Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat tengah hari, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okay, dan sudi untuk join sesi live saya pada tengah hari ini. Okay, so seperti biasa, okay, saya akan go live setiap hari Isnin sampai hari Khamis pukul 12 tengah hari. Okay, tapi saya nak mohon maaf sebab semalam saya tak sempat nak go live, ada hal sedikit. Okay, dan hari ni saya live tapi lambat dalam pukul 12.24 sekarang saya baru live lah. Okay, jadi it's okay. Okay, so yang lepas biarkan lepas. Okay, so kita teruskan untuk sesi minggu ni, untuk sesi live bersama dengan saya. Alright, dan kita seperti biasa kita nak borak-borak berkaitan dengan pelaburan saham di Bursa Malaysia. Alright. So kalau anda adalah seorang pelabur saham di Bursa Malaysia ataupun anda baru nak mengenali dunia saham, anda boleh join sesi live ni. Kita akan borak-borak sama-sama. Alright. Dan kalau anda ada soalan berkaitan dengan saham, okay, apa sahaja persoalan anda boleh tulis dekat ruangan komen. Okay, mana tahu saya boleh share pendapat saya, share jawapan kepada persoalan anda. Okay, alright. So kalau anda sedang menonton, anda boleh say hi dekat ruangan komen dan anda juga boleh sharekan video ni. Anda boleh share, klik like, klik love dan juga klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh join sesi live kita pada hari ini. Okay, dan hari ini saya live hanya di Facebook sahaja. Okay, saya tak live dekat TikTok. Okay, saya nak fokus kepada Facebook sahaja. Okay, jadi kepada anda yang follow saya dekat TikTok, tertanya-tanya, Tuan Nizam tak live kat TikTok ke? Hari ni saya live fokus dekat Facebook sahaja. Okay, alright. So saya nak tengok siapa yang bersama dengan saya. Alright, kita ada Syahrin A. Razak, kita ada Rizwan Fil Mauti, kita ada Fendi Abdul, Azmah Kasim, Osni Osman, Naib E-Plot, Azimah Kasim. Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Putra Awan is watching. Rizwan Fil Mauti, Assalamualaikum Tuan Nizam. Wan Hashim, Wan Mat, hi. Alright, Baiti binti Taib, hi. Putra Awan, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rizwan dan share, terima kasih kerana sudi share. Iza Teri Puji, Azmi Ibrahim. Alright, Wan Hashim, Wan Mat, saya miss news sebab apa BJ Food harga bawah RM1. Apa tu? Okay, tak berapa faham. Okay, right. So, Assalamualaikum Tuan Ija Teri Puji. Alright, so terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. Okay, so topik kita pada hari ini adalah topik yang selalu orang tanya. Okay, pasaran saham sekarang volatile, kejap naik, kejap turun, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. So adakah masih okey untuk kita melabur saham di Bursa Malaysia? Okay, so berapa ramai daripada anda nak tahu apakah jawapannya? Okay, jawapan saya, kalau ada orang tanyalah okey tak kita melabur saham, especially pada tahun 2022 ini. Alright, jadi jom kita join sesi live ni sama-sama. Okay, alright. So bila kita cakap tentang saham, okay, Rizwan, ulas sikit Tuan Nizam pasal BJ Food. Kenapa BJ Food? So basically saya tak borak berkaitan dengan individual counter lah dekat dalam live. Okay, so kita bercakap secara general ataupun overall lah. Okay, so tapi macam biasa, setiap kali kita nak melabur saham, kita kena buat kajian saham. Kita kena kaji counter-counter yang kita nak beli. Alright, dan semuanya kita boleh buat kajian semudah di hujung jari. Dekat smartphone kita boleh buat kajian saham. Okay, dekat laptop kita boleh buat kajian saham. Okay, alright, so senang je. Okay, bila nak buat kajian saham, okay, kita boleh tengok dekat smartphone kita. Okay, dekat smartphone kita ni, kita boleh search menggunakan platform KLSC Screener untuk buat kajian saham. Okay, jadi bila kita search apa-apa counter saham, kita boleh tengok dan kita boleh buat kajian saham semudah menggunakan smartphone kita lah di hujung jari. Okay, jadi contohlah anda nak kaji counter BJ Food ke, nak kaji counter apa ke, semua anda boleh tengok dekat sini. Anda boleh tengok fundamental dia, anda boleh tengok dia punya technical. Okay, semuanya anda boleh tengok dekat sini lah. Okay, alright. So BJ Food nak kaji lah. Okay, dan
Kalau kita tengok dekat sini, BJ Food ni dia ada buat bonus issue. Okay. So kalau anda tengok dekat sini ada capital changes, so anda akan nampak ada bonus issue. So bonus issue 4:1. Okay, jadi for the basis of 4 bonus share for every 1 existing ordinary share. So satu saham anda ada, anda dapat 4 saham lah kalau anda beli saham ni sebelum dia punya ex-date. Okay, jadi semua info sebenarnya dalam kajian saham kita boleh kaji menggunakan platform KLSC Screener ni. So how cool is that? Di mana kita tak perlu tertanya-tanya lagi apa cerita yang berlaku pada kaunter saham. Kita boleh tengok dekat smartphone kita, search gunakan platform ni. Okay, so sekurang-kurangnya kita dapatlah melihat apa yang terjadi pada kaunter yang kita pilih, kaunter yang kajian kita, semua ni kita boleh nampak dekat sini. Okay, dan kaunter ni pun ada memberikan dividen. Okay, ex-date dia 1 hari bulan 9 2022. Okay, baru-baru ni, alright, dan dia akan dividen akan diberi pada 22 hari bulan September 2022. Okay, jadi semua ni information yang kita boleh dapat baca di dalam platform KLSE Screener. So tak kisahlah kita newbie ke, kita dah lama dalam saham ke, so kajian saham ni membantu kita untuk decide ataupun at least untuk kita dapat gambaran tentang apa situasi sesuatu counter dari sudut fundamental analysis dan juga technical analysis. So itulah perkara yang membantu kita untuk decide sama ada okey ataupun tidak kita nak melabur dalam sesuatu counter. Okay, alright. Okay, Putra Awan, tuan, kenapa saham jatuh lepas ke paras support? Ramai orang nak beli sedangkan dia sedang downtrend. Kenapa saham jatuh lepas ke paras support? Okay, kenapa saham jatuh selepas di bawah paras support? Okay, sebab ada orang menjual saham tersebut. Okay, dia dah turun bawah support, dia pergi jual. Okay, dan bila jual, ada orang beli. Standard lah, jual mesti ada orang beli. Cuma bezanya harga. Okay, orang menjual dan ada orang membeli pada harga yang murah. So, kenapa ada orang beli sedangkan dia sedang downtrend? Setiap orang beli saham ada sebab masing-masing. Okay, setiap kita berbeza-beza. Ada orang beli saham yang going uptrend, ada orang yang beli saham di paras support, ada orang beli saham yang masa dia jatuh, dia collect beli. Okay, so setiap orang strategi berbeza-beza. Dan orang yang masuk ke pasaran saham ni berjuta orang. Okay, berjuta orang, dan tak mungkin semua orang menggunakan strategi dan teknik yang sama. Okay, jadi setiap orang ada pendapat masing-masing, ada keputusan yang berbeza-beza. Jadi kenapa saham tu walaupun going downtrend, saham tu jatuh, saham tu jadi murah, kenapa masih ada orang beli? Sebab dia membeli saham dengan strategi dia lah. Pada pandangan dia, dia nak beli saham tersebut pada harga yang murah. Jadi dia pun collect lah, beli pada waktu walaupun dia dah turun bawah pada support. Okay? Dan ada juga orang membeli saham, dia tak tahu sebab apa, dia beli je. So dia tengok harga tu jatuh murah, merah, dia beli. Tapi dia tengah downtrend, jadi bila dia beli tu, dia ngikut downtrend. So itu antara perkara yang boleh berlaku dalam saham. So that's why saham ni very interesting, sebab anything can happen in the stock market. Sebab terlalu banyak perbezaan pendapat ataupun orang berbeza strategi apabila mereka membeli dan menjual saham. Jadi that's why apa-apa sahaja situasi dalam pasaran saham ni, dia boleh kita sama ada kita boleh lihat dia sebagai saham tu jatuh tu boleh jadi dua keadaan. Ada orang dia tengok saham tu jatuh, dia kata tak bagus. Ada orang dia tengok saham tu jatuh, bagi dia bagus sebab murah. So perbezaan inilah yang akan menentukan result kita, perbezaan result kita macam tu. Okay, alright. Azmi Ibrahim, selepas mengikut newbie saham mastery, ada tak kelas lain untuk tambah ilmu untuk trade saham tuan? Ada, Tuan Azmi Ibrahim. Okay, kita ada program Premier Saham Mastery 2.0. So program tu adalah program untuk belajar cara buat kajian saham menggunakan KLSE Screener. So KLSE Screener ni, okay, platform ni yang kita boleh download secara percuma dekat smartphone kita, ataupun kita boleh guna dekat web base. Okay, so platform ni platform KLSE Screener ni, kita belajar macam mana nak guna platform ni, macam mana nak buat kajian saham, apa strategi teknik yang kita boleh gunakan untuk buat kajian saham. Kita belajar dalam program Premier Saham Mastery 2.0. So secara ringkasnya, newbie Saham Mastery adalah program yang kita belajar asas untuk mulakan langkah dalam saham.
So ada orang dia memang tak tahu saham dan dia nak kenali saham dan dia nak mulakan langkah dalam saham. So Newbie Saham Mastery adalah program yang sesuai untuk mereka. Tetapi lepas dah belajar saham, dah tahu dah saham tu apa, dah tahu dah saham ni sesuai dengan anda, dan anda kena upgrade knowledge untuk belajar cara buat kajian saham. Okay, sebab kalau kita tahu saham tu apa, kita suka melabur saham, kita dah boleh beli saham, kita dah ada akaun CDS, tetapi kita tak tahu cara buat kajian saham, kita masih tak boleh nak buat keputusan yang betul dalam aktiviti pelaburan dan trade saham kita. Okay, so that's why siapa yang nak belajar, anda boleh join Premier Saham Mastery 2.0. Okay, hi Kim Bin Ong, okay, student saya, Ismail Muhammad Said, Muhammad Faizal Rosli, Syam Gas, Aiman Faris, Atika Muniza. Okay, Assalamualaikum Tuan Nizam dan semua, Zurinah Abdul Syukur, Bung Moh, Hafiz Zakaria. Alright, okay, Ahmad Zaki, Tuan selepas kelas PSM 2.0 apa flow terbaik untuk tambah ilmu saham? Adakah Tuan ada platform kelas selepas kelas PSM 2.0? Okay, so PSM 2.0 ni sebenarnya adalah program yang dah lengkap. Kita belajar tentang kajian saham dari asas penggunaan platform, kemudian kita belajar fundamental analysis, technical analysis, trading plan dan counter screening. So lengkap dah. Siapa yang follow PSM 2.0 sepatutnya anda dah boleh mulakan jual beli saham mengikut kajian saham yang anda buat sendiri. Okay, tetapi selepas PSM 2.0 apa yang kita ada adalah kita ada program Grandmaster Saham Mastery. So Grandmaster Saham Mastery ni adalah program di mana anda boleh jumpa dengan saya dalam Zoom, okay, group coaching di mana anda boleh present kajian saham anda. Anda buat kajian saham dan saya tengok anda buat kajian saham tu betul ke tak. Okay, so dia lebih macam tuition, tuition untuk kita tengok kita buat kajian saham ni betul ataupun tidak, dan ada bimbingan daripada mentor lah. Okay, jadi siapa-siapa yang dah join PSM 2.0, anda nak bimbingan daripada saya, anda boleh consider untuk join Grandmaster Saham Mastery. So pembelajaran kita dalam Grandmaster Saham Mastery memfokuskan kepada ilmu dalam PSM 2.0, tetapi beza ni anda ada bimbingan direct daripada saya lah, macam tu. Dan kita akan ada sesi tu sebulan sekali. Kita biasa buat hari Sabtu malam, minggu yang terakhir. So kita akan buat counter screening sama-sama dan anda akan diberi akses untuk share screen dan saya akan tengok kajian saham anda lah, macam tu. Okay, alright. So untuk info lanjut anda boleh PM us. Okay, anda boleh bercakap dengan my team Cik Madiha untuk info lanjut ya. Alright, Rizwan Filmauti. Tuan, kalau kita beli saham yang jatuh teruk contohnya, adakah ia akan kembali kepada harga asal biasanya? Jawapannya depends. Ada counter saham yang jatuh dan dia boleh naik balik semula. Ada counter saham yang jatuh, dia kekal di bawah selama-lamanya. Okay, jadi ada bila saham jatuh, adakah dia akan naik? Kita tak tahu. Nobody knows. So bila harga saham jatuh, kita tak tahulah dia akan naik balik semula ataupun tidak. Melainkan ada signal permulaan uptrend yang baru. Okay, sebab itulah kita tak membeli saham just because harga saham tu jatuh. Okay, bila harga saham jatuh, bukanlah maksud kita terus beli. Kita kena buat kajian dulu, kita kena pastikan dulu saham yang kita beli tu ada potensi untuk bergerak naik. Sebab itulah teknik yang saya ajar dalam PSM 2.0 adalah teknik permulaan uptrend. So bila kita beli saham, okay, kita nak tengok harga saham tu bergerak naik, dia ada permulaan uptrend. Okay, so kita akan follow pergerakan dia naik macam tu lah. Okay, so counter yang tidak ada permulaan uptrend kita tak beli ataupun kita tak fokuskan. Sebab strategi kita adalah mencari counter yang ada setup permulaan uptrend sahaja. So counter yang downtrend, kita biarkan dia downtrend sampai ketikanya dia ada setup permulaan uptrend. Okay, so inilah strategi sebagai seorang trader saham. Kita membaca trend dalam pergerakan harga saham. Sebab ada harga saham ni dia bergerak dalam trend. So ada 3 trend yang utama, uptrend, sideways dan downtrend. So trend ni dia boleh berubah-ubah antara 3 trend ni. Alright, dan kalau kita boleh membeli saham ketika harga tu berada di permulaan uptrend, peluang kita untuk buat profit adalah lebih tinggi dan risiko kita rugi adalah lebih rendah. Okay, supaya kalau dia jatuh pun dia jatuh, kita dah tahu nak cut kat mana. Okay, yang penting kita beli ketika permulaan uptrend supaya bila harga saham tu naik ke atas, kita dapat buat maksimum profit daripada kenaikan harga saham tersebut. Okay, masalah ramai orang adalah dia beli saham ketika downtrend. Counter tu tengah downtrend, dia pergi beli. So dia akan ikut downtrend tu ke bawah. So makin rugilah, makin lama makin ke bawah, makin besar kerugian.
Okay, ataupun ada orang dia pergi beli saham tu ketika dekat puncak, dekat atas. Ketika harga saham tu dekat paras yang tinggi, dia dah naik, dia pergi beli. Kat tinggi kat atas pun dia pergi beli. Lepas dia beli, harga saham tu turun. Jadi dia terperangkap dekat atas sekali. So bila dia turun, dia punya kerugian pun besar juga. Okay, jadi ini kesilapan-kesilapan dari sudut technical analysis yang kalau kita belajar, kita boleh baca chart, kita boleh nampak harga saham tu berada kat mana. Okay? Dan kena faham, bila kita baca chart, kita tengok kajian saham, technical analysis, bukan kita meramal masa depan. Kita bukan nak tengok mana saham yang akan naik, pasti akan naik. Tidak. Kita buat kajian saham untuk membaca signal. Okey, dah ada permulaan uptrend, ada buy signal. So kita beli, dan bila kita beli tu kita kena buat trading plan. So trading plan ni adalah sebagai satu panduan untuk kita. Kalau saham tu naik, kita tahu nak take profit kat mana. Kalau saham tu turun, kita tahu nak cut loss kat mana. Itu je benda yang kita buat dalam saham. Okay, saya nak beritahu anda yang saham ni kita tak ada siapa yang boleh predict the market. Tak ada siapa yang boleh tahu apa yang akan jadi sejam akan datang, satu hari akan datang, seminggu akan datang, sebulan akan datang, tahun depan. Tak ada siapa akan tahu. Orang cuma boleh bagi pandangan. Pandangan tak apalah pandangan, tapi betul-betul dia akan naik, tak ada siapa tahu. Jadi bila kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam masa hadapan, apa yang kita boleh buat adalah kita kena membaca signal. Okay, so kalau signal ni menunjukkan ada potensi untuk bergerak naik, jadi kita beli sebab ada potensi. Tetapi kalau dia potensi tersebut bertukar menjadi sell signal, okay, buy signal tu bertukar menjadi sell signal, maka kita akan jual saham tersebut sebab sudah berlaku sell signal. So itu je benda yang kita buat sebenarnya dalam saham. Okay, dan kita tidak predict the market. So ini mindset yang betul yang kita kena ada dalam saham. Supaya kita buat pelaburan saham ni, kita kena ingat selalu kita usaha sahaja. Kita usaha mencari rezeki dalam saham. Dan at the end of the day, okay, sama ada kita dapat profit ataupun tidak bergantung kepada rezeki masing-masing. Okay, yang penting usaha dah kena betul. Usaha tu kena betul. Kalau usaha tanpa ilmu, kita ibarat macam berjudi je dalam pasaran saham. Okay, kita tak tahu apa yang kita buat, kita just beli je, kita mengharapkan nasib, itu dah macam berjudi. Tapi bila kita buat kajian saham, kita dah beli ikut signal, okay, dan kita monitor saham tersebut, okay, kalau dia naik, dapat profit, alhamdulillah lah usaha kita tu membuahkan hasil. Kalau dia turun, cut loss, kita dah dapat keluar daripada kaunter tersebut dengan kerugian yang minima. Rugi juga, tapi minima kerugian tersebut. So, habis trade tersebut, kita akan go to the next trade. Macam tu. Okay? Faham ke fahami? Kalau anda faham apa yang saya sampaikan, cuba komen faham di ruangan komen di bawah. Okay, alright. Okay, alright. Ahmad Zaki, baik. Faham. Jelas, tuan. Okay, alright. Terima kasih. Alright. Jadi kita ada sediakan link dekat ruangan chat, dekat ruang komen dekat bawah. Sesiapa yang berminat untuk Grandmaster Saham Masri, anda boleh contact link tersebut, Cik Madiha, dan dapatkan info lanjut lah. So syarat dia untuk Grandmaster Saham Masri, anda dah join Premier Saham Masri 2.0. Kalau anda dah join Premier Saham Masri 2.0, anda boleh consider untuk Grandmaster. Kalau anda belum join Premier Saham Masri 2.0, anda kena join Premier Saham Masri 2.0 dulu. Kalau anda belum join Premier Saham Masri 2.0, saya sarankan anda join Newbie Saham Masri dulu. Anda dengar dulu explanation saya tentang saham. Kalau anda rasa sesuai, baru anda join PSM 2.0. So the flow tu macam tu, okay? Alright. Rizwan Phil Mauti, sangat jelas tuan dan sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Kalau anda rasa bermanfaat, bantu saya untuk klik button share, boleh? Klik button share dan klik button like dan love kat sini. Klik button like, klik button love, okay, supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita dapat manfaat yang sama yang anda dapat. Boleh ke boleh? Macam tu. Alright, Saiful Zack, tuan ada tak lagi kelas advance selain kelas PSM 2.0? At the moment, PSM 2.0 tu kira kelas intermediate to advance. Yang kalau kita belajar teknik-teknik yang lain macam Fighter Saham Masri, kita belajar teknik trendline. Okay, so kita ada program tersebut, tapi at the moment saya agak sibuk. Okay, jadual saya agak penuh. Jadi saya tak dapat nak kendalikan program Fighter Saham Masri. InsyaAllah kalau ada kelapangan nanti, kita akan cuba buat Fighter Saham Masri, insyaAllah. Okay? Alright. Faham. Ramai yang faham rupanya. Saya explain. Mar Akiaro, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bati binti Taib, baik, faham. Alright, terima kasih. Rozaidah Zaidaud, ini student saya juga ni. Okay, alright. So sekarang dah pukul berapa? Sekarang dah pukul 12.43 petang. Okay, dan
saya harap anda dapat manfaat lah daripada sharing saya berkaitan dengan saham. Okay, dan kembali kepada topik kita, adakah pasaran saham sekarang okey ke tak untuk kita melabur saham? Jawapan saya adalah sebenarnya kan, pasaran saham volatile ni dia sentiasa volatile. Okay, tak ada pernah pasaran saham tak volatile. Okay, sentiasa ada situasi pasaran volatile. Okay, dan turun naik harga saham adalah perkara biasa. Jadi kalau anda nak jadi pelabur saham, anda kena biasakan dengan volatility. Okay, dan sebenarnya volatility lebih bagus daripada pasaran saham senyap. Ada waktu pasaran saham senyap, sunyi, sepi, tak bergerak, lagi bosan. So lagi baik dia volatile, kurang-kurang dia bergerak. Okay, jadi terpulang kepada kita sendiri. Okay, macam mana kita melihat pasaran saham. Okay, dan sebab tu saya kata pasaran saham ni kita kena mencari kesesuaian dengan diri kita. Kalau kita rasa tak sesuai saham, kita rasa kita tak boleh handle volatility dalam pasaran saham, maka mungkin kita tak perlu buat pelaburan saham. Okay, pelaburan saham bagus, anda pun bagus, tetapi mungkin tidak ada kesesuaian. So dalam memilih pelaburan, sebenarnya kita sangat penting untuk kita mencari kesesuaian. Okay, dan macam mana kita nak mencari kesesuaian, kita kena try dulu baru kita tahu. Okay, first kita kena dapatkan ilmu yang betul lah. So bila kita dapat ilmu yang betul, barulah kita kita bercakap tentang ilmu pelaburan yang betul. Kalau kita tak ada ilmu dan kita nak bercakap pendapat kita tentang pelaburan tersebut, dia sekadar pendapat, dia bukan fakta. Okay, tetapi bila kita dah buat pelaburan saham, kita dah melalui, kita dah rasa dah, dan kita rasa tak sesuai, so kita bercakap tu bukan sekadar pendapat, dia adalah based on pengalaman. Kita dah buat, kita rasa saham tak sesuai dengan kita, so kita boleh stop dan kita boleh cakap saham tak sesuai dengan kita, sebab kita dah tahu, kita dah buat. So sebab tu saya kata kesesuaian kita akan hanya dapat apabila kita melakukannya, kita cuba dulu, try dulu, baru kita akan faham. Macam tu. Okay, alright. Ismail Muhammad Said, tuan terangkan sedikit tentang pembayaran zakat saham. Okay, pembayaran zakat saham ni kita boleh buat kepada Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Macam saya dekat Johor Bahru, okay, jadi saya buat pembayaran zakat kepada Majlis Agama Islam negeri Johor. Okay, dan dulu susah nak buat pembayaran zakat, sekarang dah mudah sebab kita boleh buat transfer online je. Okay, so dekat Maybank To You tu, dia ada bill payment tu, dan kita boleh pilih zakat and charity, dan kita boleh pilih majlis agama negeri masing-masing, dan kita boleh masa buat pembayaran tu dia ada pilihan zakat, dan kita boleh pilih zakat saham. So itu secara teknikal macam mana kita nak buat pembayaran zakat saham. Okay, tapi based on apa yang saya tanya kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor, untuk zakat saham ni kita hanya perlu bayar zakat apabila kita punya jumlah pegangan saham kita, okay, melebihi tempoh dia ada haul dan nisab dia, kadar dia, dan juga tempoh pegangan tersebut. Okay, iaitu kalau tak salah saya setahun pegangan dia, dan dia mestilah lebih daripada nisab, iaitu kalau tak silap saya sekarang RM22,000. So kalau amount kita pegangan saham kita lebih daripada tu, dan kita baru wajib untuk bayar zakat saham lah. So saya ada tanya juga, kalau pegangan kurang pada setahun dan tak lebih RM22,000, perlu tak bayar zakat? Dia kata tak perlu bayar zakat. Okay, so macam tu. Itu apa yang saya dapat daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor. So kalau anda nak lebih clear lagi tentang zakat saham ni, anda boleh hubungi Majlis Agama Islam Negeri di tempat anda. Kalau anda di negeri Pahang, anda tanyalah ya, Majlis Pahang. Kalau di Perak dia ada majlis agama dia, so anda tanya secara lebih tepat, anda akan dapat jawapan tersebut lah. Okay, alright. Okay, alright. Ada soalan seterusnya, Yasir Arafat. Salam TNM, volatile dan liquidity apa beza? Apa kaitan? Mana lebih kita utamakan? Alright, volatility ni, volatile bermaksud harga saham dia turun dan naik. Volatile, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Okay, liquidity bermaksud apa? Liquidity boleh dicairkan, mudah dicairkan. Okay, liquidity kecairan. Okay, maksudnya dia dua benda yang berbeza. Volatility dan liquidity dua benda yang berbeza. Walaupun kat belakang T dua-dua sama, TY, tapi dia dua benda yang berbeza. Okay, volatility maksudnya pasaran saham tu dia turun naik harga saham dia setiap hari. Kita sebut volatile. Kalau kita compare dengan harga hartanah, rumah contohnya,
harga rumah tak naik turun tiap-tiap hari. Dia statik, dia naik sikit-sikit perlahan. So kita sebut pasaran saham volatile. Pasaran hartanah kurang volatile. Itu maksud volatility dari segi harga dia. Okay, harga dia turun naik setiap hari. Okay, liquidity pula adalah kecairan. Kecairan ni maksudnya bila kita invest dalam sesuatu pelaburan, dalam sesuatu aset, mudah tak untuk kita dapat balik duit kita? Liquid tak? Okay, mudah tak kita jual balik aset tu untuk kita dapat balik modal kita? Okay, so kalau kita compare saham dengan hartanah, okay, kalau kita beli saham, okay, kita nak beli, tekan-tekan dekat smartphone dia, tekan button buy, all match, terus jadi milik kita. Liquid. Okay, dia mudah untuk kita dapatkan pegangan saham tersebut. Begitu juga kalau kita nak jual saham, okay, kita tekan button sell, okay, kalau kena pada harganya, maka terjual. Jadi kita akan dapat duit itu dalam masa sehari, 2 hari, 3 hari waktu bekerja, dan kita dah dapat balik duit kita. So, pasaran saham kita sebut liquid ataupun very liquid. Sebab kita boleh jual, dapat balik modal kita. Sama ada banyak atau sikit bergantung kepada market value ataupun harga yang kita jual tersebut lah. So, kita dah dapat duit kita balik. Kalau kita compare dengan property investment, pelaburan hartanah, nak beli property itu susah. Bukan susah, maksudnya ambil masa yang panjang. Kita nak beli rumah, kita kena cari rumah. Lepas tu kita kena deal dengan ejen hartanah tersebut. Lepas tu kita kena apply loan. Okay, lepas tu kita kena sign dokumen, kita kena macam-macam proses. Okay, ambil loan dan sebagainya. Jadi, biasanya paling cepat lah untuk proses beli rumah ni 6 bulan. Kadang-kadang ambil masa setahun, 2 tahun baru siap pembelian rumah. Okay? Dan of course bila kita ambil loan, kita akan ambil masa berpuluh tahun jugalah tempoh pegangan tersebut. Okay? Tetapi kalau dan bila kita nak jual pula rumah tersebut, dia pun mengambil masa yang panjang. Okay? Kita kena cari buyer, lepas tu kita kena iklankan kita punya rumah kita. Kita mungkin kena dapatkan ejen hartanah untuk tolong kita jual rumah tersebut. Lepas tu kita kena dapatkan, bila dah dapat buyer tu, kena deal harga, adakah sesuai harga, diorang setuju ke tak nak beli kan. Dan bila nak beli pula, proses melibatkan lawyer, melibatkan kalau kita loan bank dan sebagainya, dia ambil masa semua tu. Jadi kadang-kadang 6 bulan ke setahun jugalah proses nak jual rumah. So bila kita nak dapatkan balik modal kita tu, nak jual rumah tu, lambat proses dia. So kita sebut dia liquidity kurang liquid. Okay. So liquidity tentang kecairan, tentang betapa cepat kita boleh dapat balik duit kita yang dilaburkan bila kita nak. So macam saham, contoh saya tengah ada pegangan saham RM10,000, modal saya semua dalam tu. Okay. Bila saya jual je saham tersebut, dalam masa beberapa hari saya akan dapat balik duit saya semua. Apa yang saya laburkan, ataupun kalau dia harga dia turun, saya akan berkuranglah modal saya, tapi saya boleh dapat tu cepat. Dalam masa seminggu saya dah dapat balik duit saya, apa yang saya laburkan lah basically. Kalau pelaburan hartanah lambat, dia ambil masa dan banyak proses. So pasaran saham dia liquid, very liquid, dan pasaran hartanah contohnya dia kurang liquid, sangat tidak liquid. Okay, jadi liquidity ni bergantung kepada pilihan pelaburan yang kita nak buat. Adakah kita nak ambil modal kita balik dengan mudah dan cepat, okay, ataupun kita tak kisah modal kita sangkut kat situ berapa lama pun kita tak kisah, sebab kita nak hold lama lah. Okay? Jadi itulah terma liquidity dalam pelaburan. Okay? Jadi bila kita faham tentang liquidity, kita tahu kita punya expectation untuk kita hold sesuatu aset ataupun sesuatu saham ataupun sesuatu pelaburan. Okay? Jadi tadi persoalan dia adalah, okay, ada efek tak? Soalan dia adalah apa kaitan? Kaitannya dia tidak ada kaitan basically. Dia adalah dua topik yang berbeza. Volatility tentang harga yang turun dan naik. Liquidity adalah kecairan kepada kita bila kita labur dalam pelaburan tersebut lah. Okay, jadi dua benda yang berbeza lah. So mana yang lebih kita utamakan? Nombor satu, volatility adalah tengok kita boleh handle volatility yang mana lah. Adakah kita boleh handle pasaran saham punya volatility? Kalau kita tak boleh handle volatility pasaran saham, mungkin kita lebih sesuai melabur dalam hartanah. Okay, dari segi volatility lah, in terms of volatility. Sebab tu kita kena cuba buat, baru kita faham, baru kita tahu apa dia punya yang sesuai dengan kita lah. Liquidity pula adalah bergantung kepada kita nak perancangan kita, apakah perancangan kita. Kita nak ambil balik modal tu
cepat ataupun tidak. Okay? Kalau tanya saya, okay, jawapan saya adalah dua-dua. Okay, ada pelaburan yang kita buat yang kita fokuskan kepada liquidity yang tinggi, maksudnya senang kita dapat balik duit kita. Ada juga pelaburan yang kita fokuskan kepada yang kurang liquid. So contohnya pelaburan hartanah, saya juga melabur dalam hartanah, tapi saya tak kisah, saya bukan nak cepat-cepat ambil balik modal sebab saya ada perancangan untuk grow dari segi dia punya capital appreciation ataupun rental. Macam tu. Okay, jadi anda kena faham strategi pelaburan. So bila anda belajar tentang strategi pelaburan, anda faham apa yang anda buat, so semuanya anda akan dapat nampak perbezaan dia. Okay, alright. So far adakah jawapan saya ni menjawab persoalan Yasir Arafat? Kalau menjawab, okay, baguslah. Kalau tak menjawab, minta maaf lah, itu jawapan spontan saya. Okay, alright. Bung Moh, salam tuan, Bursa Malaysia boleh bagi efek tak pada dividen ASB? Ikut pandangan pendapat tuan, agak-agak tahun ni berapa ASB bagi? Tak tahu, saya berapa ASB bagi bergantung kepada ASB yang akan buat announcement. Okay, dan Bursa Malaysia boleh bagi efek tak pada dividen ASB? Jawapannya yes, because ASB juga melabur dalam pasaran saham Bursa Malaysia. Okay, jadi boleh bagi kesan, cuma kesan dia apa kita tak tahu sebab kita tak manage ASB. Okay, orang yang manage ASB lah, fund managers dia lah yang tahu tentang performance ASB. Okay, jadi apa yang kita boleh buat, kita cuma tunggu dan nantikan pengumuman pemberian dividen. Okay, alright. Okay, alright. Dimia Food Kurin, okay, Pascalis Laijun, Fazli Hamid, Hafsah Mustafa. Right, terima kasih kepada anda semua yang join sesi live saya pada hari ini. Okay, so terima kasih kepada anda yang sudi mendengar dan saya harap anda mendapat sedikit manfaat daripada perkongsian saya. So akhir kata daripada saya, okay, sama ada pelaburan okey ataupun tidak, pelaburan akan tetap macam tu, pasaran akan tetap macam tu, volatile macam tu. Dia hanyalah bergantung kepada kita sama ada kita nak masuk ataupun tidak. Okay, dan at the end of the day kita kena buat keputusan, okay, dan pilihan kita akan menentukan result kita. Okay, dan setiap keputusan juga adanya risiko. Okay, apa sahaja keputusan yang kita buat ada risiko. Kita nak melabur ke tak nak melabur ke, dua-dua tetap ada risiko. Okay, alright. Mahdini Ren, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ismail Muhammad Said, terima kasih Tuan Nizam, sama-sama. Okay, alright. So dah nak dekat pukul 1 dah. Okay, jadi saya rasa itu sahaja apa yang ingin saya kongsikan dalam sesi live pada tengah hari ini. Okay, sedikit makluman kepada anda. Okay, so antara aktiviti saya adalah, okay, nombor 1, kita ada Traders Fair pada hari Sabtu ni di Intercontinental Hotel Kuala Lumpur. So insyaAllah saya akan berada di sana untuk buat presentation. So topik saya adalah how to do stock research easily even you are still newbie and zero knowledge. Okay, so kalau anda berminat nak tengok saya buat presentation secara live event atau nak jumpa saya, insyaAllah anda boleh jumpa saya di Intercontinental Hotel. Anda kena register dan insyaAllah kita dapat jumpa di sana nanti. Okay, yang kedua, kita ada program Newbie Saham Mastery Online. Okay, pada 2 minggu lagi. Okay, kita akan ada buat pada 17 September. Okay, dan selepas tu 24 September dan 30 September. Kita ada 3 sesi Newbie Saham Mastery Online. Kepada anda yang masih lagi newbie, zero knowledge tentang saham, masih lagi mencari-cari tentang apakah itu saham yang sebenar, so anda boleh belajar dalam program Newbie Saham Mastery Online. Okay, dan seterusnya kita ada program Newbie Saham Mastery Live Event. Okay, dah lama dah saya tak plan untuk live event, tapi insyaAllah kita akan adakan pada 8 Oktober 2022 di Sunny Hotel Kuala Lumpur. Okay, dan program tu insyaAllah akan on, dan kalau anda berminat untuk daftar, anda boleh PM us, nanti kita berikan link. Okay, dan anda boleh join secara live event bersama dengan saya. Okay, alright, so saya rasa itu sahaja makluman daripada saya untuk anda semua. Terima kasih kepada anda yang menonton. InsyaAllah esok saya tak pasti saya dapat live ke tak, sebab pukul 12 tengah hari esok saya ada appointment. Okay, so kalau saya tak live, mungkin Cik Madiha akan live. Okay, ataupun tengoklah siapa yang akan live. Okay, ataupun mungkin tak ada live. So kalau tak ada live, kita jumpa hari Khamis insyaAllah. Okay, kalau tak ada arah lah. Okay, so saya rasa itu sahaja. Kita jumpa lagi. Take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye. Follow saya di Facebook dan juga TikTok. Take care. Bye-bye.